Bangsa atau kadang-kadang disebut juga sebagai suku adalah kumpulan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang khas. Terdapat banyak kaum yang wujud dalam dunia One Piece yang telah didedahkan kepada kita sehingga kini, namun ada juga yang masih misteri. Dalam dunia One Piece, umumnya bangsa-bangsa ini hidup bermandirian spesies mereka di bumi dan di bulan. Sebagaimana yang kita tahu, di bumi terdapat pelbagai lokasi, iaitu di East Blue, North Blue, South Blue, West Blue, Red Line, Calm Belt, Grand Line dan banyak lagi. Dan di setiap kawasan tersebut juga ada banyak lagi pulau-pulau. So sila komen kalau korang nak aku buat video pasal location di One Piece. Dan di bulan juga ada penempatan yang mana untuk pergi ke bulan dalam dunia One Piece lebih mudah berbanding dunia biasa. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter 300 muka surat 12, Enel guna kapal Maxim untuk ke sana lepas kena beduk dengan Luffy. Dalam perbahasan kali ini aku akan bahagikan kepada 4, iaitu bangsa normal, bangsa kacukan, bangsa buatan atau artificial race dan border spot. So guys, bersiap sedia sebab kali ini kita akan borak pasal seluruh bangsa yang ada di dunia One Piece. Tapi sebelum itu, buat nakama semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loceng di bawah. Korang juga bebas untuk suarakan pendapat korang dan cadangan untuk teori video seterusnya di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadikan channel ini sebagai channel teori One Piece Malaysia tertanding dengan channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikutu Yarudomo! Terkenal dagu kepada si dia. Yang pertama, of course, bangsa manusia dan merupakan bangsa yang mendominasi dunia One Piece. Ia dibuktikan dengan world government didirikan dan dikendalikan oleh manusia, majoritinya. Manusia sangat berbeza dari segi saiz dan penampilannya. Sebilangan besar, tinggi 1 hingga 2 meter, tetapi ada juga yang lebih tinggi dengan beberapa ketinggian iaitu mencicah setinggi 7 hingga 8 meter. Ada juga manusia yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik, tapi aku kategorikan sebagai bangsa selain dari manusia. Macam yang ada tanduk, ada yang ada tumbuhan atau buah-buahan yang tumbuh atas kepala dan macam-macam lagi. So aku classified dorang ni dalam race selain manusia. Yang kedua, Puak Kumate. Mereka adalah bangsa manusia yang ganas dan terasing yang mempunyai kecenderungan kanibalistik. Tidak mempunyai masalah dengan memakan manusia dari luar suku mereka sendiri. Apa yang membezakan mereka dari manusia lain secara fizikal adalah rambut perak mereka, kulit gelap yang seragam dan hidung yang serupa. Mereka semua berpakaian sama dan memakai cat muka segitiga. Mereka tinggal di pulau mereka sendiri di East Blue. Poin ini dikira cukup kuat apabila mereka mudah mengalahkan bagi pirates ketika lanun itu berada di bawah kapten sementara mereka iaitu Richie dan cuba memakan lanun-lanun itu. Bagi dengan bantuan Alvida disatukan kembali dengan bahagian badannya dan berjaya mengalahkan Kumate Tribe dan menyelamatkan anak buahnya. Yang ketiga, The Kuja Tribe. Mereka adalah sub-race manusia yang secara fizikalnya memiliki ciri-ciri manusia biasa. Namun keunikan mereka adalah mempunyai kemampuan semula jadi untuk menggunakan haki. Mereka juga dilihat memiliki ikatan misteri dengan ular dan mereka hanya melahirkan bayi perempuan. Mereka adalah kumpulan pahlawanis yang tinggal di Amazon Lily iaitu Pulau Idaman Sanji, Brook dan King Amon dan diperintahkan oleh Boa Hancock, mantan Shichibukai aka girlfriend monkey di Luffy walaupun di ketika ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Sama seperti manusia biasa, mereka memiliki penampilan dan ukuran yang sangat berbeza-beza. Ada yang kurus, gemuk, pendek, panjang, tua, macam Mambang jugalah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Dikatakan bahawa wanita yang keluar dari Amazon Lily kadang-kadang balik dalam keadaan hamil. Cuma anehnya, mereka selalu melahirkan bayi perempuan. Yang keempat, The Torino Tribes. Mereka adalah spesies manusia pendek dan busuk. Ketinggian mereka hanya mencecah sekitar 4 kaki. Kalau kawan anda memiliki ciri-ciri demikian tadi, mungkin mereka adalah dari suku kaum ini. Mereka berasal dari kerajaan Torino di South Blue. Walaupun mereka berpakaian primitif dan menjalani gaya hidup dengan memburu, mengumpul stamp, maksud aku mengumpul hasil hutan, namun mereka sebenarnya sangatlah maju dalam bidang perubatan. Bahkan memiliki perpustakaan yang didedikasikan untuk mengkatalogkan penemuan perubatan mereka. Dan mereka juga dapat membuat tombak seperti peluncur peluru berpandu. Mereka pernah berperang dengan burung guayu raksasa yang memerintah pulau mereka sebelum Tony Chopper membawa kedamaian di antara mereka. Yang kelima, bangsa yang diminati ramai iaitu Tenryu Obito. Mereka juga dikenali sebagai The World Nobles atau The Celestial Dragon.
Mereka adalah keturunan dari pengasas kerajaan dunia. Mereka adalah manusia biasa, tetapi kerana status politiknya yang kuat, seluruh warga One Piece mempercayai bahawa mereka adalah Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan sesama manusia. Dan mereka melihat manusia ini sebagai makhluk yang lebih rendah dan hanya digunakan untuk hiburan mereka atau dijadikan sebagai hamba. Kerana mereka menganggap diri mereka berada atas dari manusia lain, mereka telah hidup terpencil dari dunia lain, iaitu di tanah Merijua, agar tidak menghirup udara tercemar dari orang-orang yang lebih rendah dari mereka. Semasa berinteraksi dengan dunia luar, mereka memakai pakaian pelindung yang membekalkan mereka dengan udara yang disucikan, walaupun udara tersebut tidak membahayakan mereka. Payah gila. Yang keenam, manusia ikan. Mereka adalah bangsa hominid, iaitu separa ikan, separa manusia yang mempunyai ciri dui pernapasan, iaitu akuatik dan darat. Setiap manusia ikan mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan satu jenis ikan, memberikan kekuatan yang pelbagai seperti menyeprotkan dakwat, memiliki lebih dari 2 lengan atau kaki, gigi yang tajam, penyamaran dan banyak lagi ciri-ciri yang menarik yang menyerupai ciri-ciri haiwan akuatik. Semua manusia ikan mempunyai paru-paru dan insang yang memungkinkan mereka bergerak di darat dan berhuha-huha di lautan. Manusia ikan dikatakan 10 kali lebih kuat daripada manusia sejak lahir. Kekuatan mereka bertambah kuat apabila berada dalam air. Manusia ikan mempunyai kemampuan untuk memanipulasi air yang dapat dikembangkan melalui latihan yang dikenali sebagai Fishman Karate atau Gyojin Karate. Yang ketujuh, gergasi. Ciri-ciri mereka sangat menyerupai manusia dengan perbezaan utama adalah ukurannya yang besar. Mereka adalah bangsa yang paling terkenal di dunia. Mereka memiliki ketinggian yang luar biasa sehingga apabila berdiri dengan manusia yang besar sekalipun, hampir tidak sampai ke tahap lutut kebanyakan gergasi. Ukuran minimum untuk gergasi ialah 12 meter. Sebagaimana hasil dari ukurannya yang besar, gergasi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini menjadikan mereka sangat didambakan untuk berada dalam angkatan tentera dan usaha telah dilakukan untuk mengubah manusia menjadi gergasi yang semuanya belum berhasil setakat ini. Gergasi wujud di seluruh dunia, namun tanah air gergasi yang paling terkenal adalah di negara Elbaf di New World. Yang ke-8, gergasi kuno atau The Ancient Giant. Mereka adalah subspesies gergasi yang mempunyai ketinggian 2 kali ganda seekor gergasi. Setakat ini bangsa Ancient Giant yang diperlihatkan dalam One Piece hanyalah 2 ekor, iaitu Ors dan Little Ors Jr. Mungkin tak lama lagi kita akan diperlihatkan dengan lebih banyak Ancient Giant lagi semasa di Wano Arc nanti, kerana dipercayai bahawa The Numbers juga merupakan Ancient Giant. Setakat mana kebenarannya sama-samalah kita saksikan. Ciri-ciri Ancient Giant ini adalah mempunyai tanduk melengkung besar, rahang berat yang menonjol ke hadapan, barisan gigi yang tajam dengan 2 taring besar dan warna kulit yang berbeza-beza, merah untuk Ors dan hijau zaitun untuk Ors Junior. Secara umumnya, mereka berdua mempunyai penampilan seperti syaitan atau raksasa. Terdapat banyak tengkorak yang menyerupai gergasi kuno ini dijumpai di Pang Hazard, iaitu sebuah tempat yang terkenal yang dipercayai dijadikan tempat penyelidikan bagi menghasilkan manusia gergasi. Yang ke-9, gergasi misteri atau juga dikenali sebagai Yeti, bukan Yati. Yeti adalah bangsa gergasi yang sangat mirip dengan kera dan berkulit pink yang tubuhnya ditutupi bulu putih berbulu. Tubuh berbulu mereka memberi mereka daya ketahanan terhadap cuaca yang sangat sejuk, yang mana umumnya bangsa lain akan mati kekejongan akibat cuaca sejuk tersebut. Bulu putih mereka juga memberi mereka keupayaan untuk menyamar di sebalik putih salji. 2 anggota bangsa gergasi misteri ini dikenali sebagai Yeti Cool Brothers. Kedua-duanya memiliki ketinggian yang sama dengan gergasi biasa, namun kedua-duanya masih lebih kecil berbanding gergasi kuno. Meskipun memiliki ukuran badan yang besar, gerakan mereka sangatlah tangkas. Hal ini dapat dibuktikan apabila salah seekor dari mereka dapat menandingi ketangkasan Gear Secondo Luffy. Yang ke-10, ikan duyung. Mereka memiliki tubuh seperti manusia dari pusat sampai ke kepala dan memiliki tubuh ikan dari bawah pusat sampai ke ekornya. Yang jantan dipanggil merman, sementara yang betina digelar mermaid. Seperti manusia ikan, mereka mampu hidup di darat dan di lautan. Namun pergerakan mereka di darat agak terbatas kerana memiliki ekor. Mereka adalah perenang terpantas berbanding habitat atau spesies akuatik yang lainnya. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan ikan. Untuk duyung betina, ekor mereka akan terbelah menjadi kaki ketika berusia 30 tahun, memberi mereka kemampuan untuk bergerak lebih baik di darat. Sementara duyung jantan, ekor mereka akan terus menjadi ekor sepanjang hayatnya. Yang ke-11, manusia langit atau Sky People.
Golongan ini dibahagikan kepada 3, iaitu Skypian, Shandian dan Birkan. Skypians adalah bangsa yang menetap di Angel Island dan juga pulau-pulau lain di langit. Mereka kebanyakannya ramah dan berusaha mengekalkan gaya hidup yang selesa. Mereka memiliki kemampuan untuk mencipta peranti yang meningkatkan keselesaan harian mereka seperti weavers, dial boat dan harnessing dials untuk penggunaan harian seperti memasak, membersihkan dan hiburan. Mereka saling menyapa dengan perkataan heso yang merupakan bahasa Jepun untuk pusat, sambil meletakkan tangan di kepala mereka dan menempelkan 2 jari ke atas. Mereka sepertinya menyukai tema malaikat, mungkin kerana penampilan mereka, dan bahkan nama ketua pemerintah mereka juga digelar sebagai Tuhan, walaupun itu bukan gelaran yang layak untuknya. Apa yang membezakan mereka dari bangsa langit yang lain adalah sayap kecil mereka. Kategori Sky People yang kedua adalah Shandia. Shandia sebelumnya dikenali sebagai Shandorians yang menetap di Blue Sea di Pulau Jaya, sebelum pulau tersebut dilambung ke langit oleh Knockup Stream. Mereka adalah pahlawan dengan adat resam primitif yang sangat menghormati adat resam mereka. 400 tahun dahulu, Shandian adalah penyembah ular yang sangat taksub sehingga kan sanggup melakukan ritual kejam dengan mengorbankan orang mereka sendiri kepada ular tersebut, sehinggalah ular itu dibunuh oleh Mont Blanc Nolan dan Calgara. Mereka sebelum ini menghadapi konflik peperangan dengan Skypian kerana perebutan Pulau Jaya. Namun akhirnya berjaya menemui kesepakatan damai dan hidup aman makmur bahagia bersama Skypian. Apa yang membezakan Shandian dengan Skypian adalah mereka memiliki sayap yang lebih besar berbanding Skypian dan berpakaian primitif. Namun setelah proses amalgamasi, dilihat bangsa ini mula mengenakan pakaian seperti Skypians. Kategori ketiga adalah Birkan. Bangsa ini menetap di Sky Island of Birka. Namun 8 tahun dahulu, Birka telah dihancurkan oleh Enel. Dan bilangan bangsa ini yang masih hidup masih belum dapat dipastikan. Setelah pulau tersebut hancur, Enel menjadi pemimpin Birkan dan semua rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan. Perbezaan ketara Birkan dan Sky People yang lainnya adalah sayap mereka mengarah ke bawah, sementara sayap Skypian dan Shandian tadi mengarah ke atas. Cuma Enel dikatakan telah memotong sayapnya dan menggantikan dengan objek yang mirip gendang di belakangnya for unknown reason. Yang ke-12, The Ming's Tribe. Bangsa ini memiliki ciri-ciri manusiawi, cuma yang uniknya mereka juga memiliki ciri-ciri binatang mamalia. Seperti manusia ikan, setiap Ming are connected kepada spesifik haiwan mamalia tertentu dan kerap kali dilihat memiliki keupayaan haiwan tersebut macam Ming Arnab mampu untuk melompat tinggi, K9 Ming yang suka mengunyah tulang. Mereka menetap di pulau bergerak Zoo, iaitu pulau yang sepatutnya dihindari oleh Brook. Ming adalah bangsa yang dilahirkan sebagai pahlawan dan mereka mampu menghasilkan serangan berbentuk elektrik yang dipanggil elektro. Dikatakan semua rakyat Ming ini tidak ada seekor pun yang lemah dan semuanya handal semasa bertarung. Ming menyerupai bentuk badan seperti pengguna Devil Fruit Zoan dalam bentuk hybrid. Yang ke-13 adalah Long Arms Tribe. Mereka sangat-sangatlah memiliki ciri-ciri manusia sepenuhnya. Namun yang membezakan mereka dengan manusia biasa adalah mereka mempunyai 2 siku. Puak Long Arm pernah menyerang negara Haraheternia di Pulau Namakura dan telah berkonflik dengan suku Long Leg selama lebih dari 1 milenium. Yang ke-14, Long Legs. Macam Long Arms juga, dorang ni sangat mirip seperti manusia tetapi memiliki kaki yang sangat panjang yang menyumbang kepada sebahagian besar ketinggian mereka. Kaki mereka pada kebiasaannya bertatu. Mereka telah berkonflik dengan lengan panjang selama lebih dari 1 milenium. Yang ke-15, Three Eyes Tribe. Bangsa ini sangatlah mirip dengan manusia kalau sekali pandang. Namun mereka memiliki mata ketiga di dahi mereka. Mata tersebut berfungsi sebagai mendengar voice of all things dan membaca batu poneglyph. Namun bangsa ini sangatlah rare dan setakat ini yang kita kenal hanya Charlotte Pudding sahaja. Yang ke-16, bangsa Dwarf. Bangsa ini memiliki ciri-ciri kemanusiaan, cuma fizikal mereka sangat kecil berbanding manusia biasa. Ciri-ciri utama mereka yang membezakan mereka dengan manusia adalah saiz dan ekor fluffy mereka itu. Namun mereka memiliki kekuatan yang tinggi, mampu untuk merosakkan bangunan dan memiliki kelajuan yang tinggi. Bangsa mereka yang diketahui setakat ini adalah Tontata Tribe yang tinggal di Green Beat berhampiran Dressrosa. Yang ke-17, The Snake Neck Tribe adalah suku yang mempunyai leher yang sangat panjang. Snake necks pada umumnya mempunyai tubuh yang langsing dan cenderung menghiasi leher mereka dengan some sort of ring atau tatu. Yang ke-18, bangsa Kinokobito. Bangsa ini memiliki almost seluruh tubuhnya cendawan, memiliki 4 kaki, 2 tangan dan topi yang panjang. Jika dilihat, ukuran tubuh mereka mirip dengan The Dwarf Tribe dengan beberapa perbezaan yang amat ketara.
Yang ke-19, bangsa King. Bangsa ini sehingga sekarang belum diperjelas dari kategori apa dan kita belum mengetahui apa ciri-ciri keistimewaan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun apa yang kita dapat lihat, mereka ini memiliki sayap besar yang panjang macam birikan. Cuma sayap tersebut berwarna hitam. Mereka juga dilihat memiliki api di bahagian belakang badan mereka. Oleh kerana bangsa ini sudah pupus dan hanya tinggal King seorang sahaja, Big Mom sangat berminat dengan King untuk menyertai krunya, namun ditolak oleh King mentah-mentah. Setakat ini banyak bangsa hybrid yang telah kita temui dalam dunia One Piece. Oleh kerana cinta tak mengenal rupa, cinta tak mengenal bangsa atau keturunan, cinta tak mengenal harta dan pangkat. Disebabkan itulah bangsa hybrid ini lahir di dunia. Kebanyakan bangsa hybrid ini memiliki seorang parent sebagai manusia dan rupa paras mereka pada kebiasaannya memiliki persamaan yang cenderung ke arah non-human parent mereka. Buktinya adalah seperti mana yang kita dapat lihat dalam keluarga besar Charlotte Lin aka Big Mom. Ada yang separuh mermaid, separuh snake neck, separuh long arm dan banyak lagi. Oleh kerana puding datang dari bangsa kacukan bangsa tiga mata dan manusia, mungkin faktor itulah yang membuatkan beliau gagal mengaktifkan pendengaran voice of all thing. Kacukan manusia ikan dan ikan duyung dilihat sangat berbeza dengan kacukan bangsa yang lainnya. Daripada memiliki sifat-sifat kedua-dua parents mereka, genetik mereka bukan sahaja diperoleh dari kedua ibu bapa mereka, malah dari nenek moyang mereka yang terdahulu. Begitu juga dengan Minx, contohnya Pecom, iaitu seekor Mink singa. Dia adalah anak kepada Mink beruang dan Mink monyet. Selain dari kacukan manusia dan haiwan, di One Piece juga mempunyai kacukan yang lainnya. Yang pertama, Wotan. Mereka adalah kacukan antara manusia ikan dan gergasi. Wotan dilihat lebih kecil berbanding gergasi biasa, tapi lebih besar berbanding manusia ikan dan manusia umumnya. Seperti mana gergasi dan manusia ikan, mereka juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi berbanding manusia biasa. Yang kedua, manusia kaki tangan panjang atau long limb human. Mereka ini adalah manusia kacukan long leg dan long arm human. Hasilnya, mereka memiliki tangan dan kaki yang panjang. Contohnya kita dah boleh lihat seperti yang terdapat dalam tahanan Big Mom. Untuk Long Tiger, mungkin beliau adalah dari suku kaum long arm atau long leg dan berkacukan Mink Tiger of Bengal. Mungkin? Bangsa ini terdiri dari makhluk hidup yang diciptakan oleh manusia melalui sains atau kekuatan buah iblis dan bukannya oleh kelahiran semula jadi. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, Automata. Automata adalah robot yang diciptakan oleh bangsa manusia yang menetap di bulan yang asli dan ditinggalkan ketika orang bulan pergi ke bumi. Walaupun robot, mereka kelihatan memiliki daging dan darah. Terdapat juga beberapa automata yang dibuat di Pulau Karakuri yang kemudiannya pergi ke bulan. Yang kedua, manusia klon. Klon adalah manusia yang tidak dilahirkan tetapi wujud secara buatan. Mereka berjaya diciptakan hasil daripada penyelidikan Dr. Vegapunk dan Vince Smoke Judge. Secara terbuka, pengklonan tidaklah sah di sisi undang-undang, tetapi pasukan Germa 66 dari kerajaan Germa sebahagian besarnya adalah terdiri dari klon. Yang ketiga adalah Newcomer. Apa yang membezakan Newcomer dengan Okama adalah Newcomer mampu mengubah-ubah jantina mereka berkat keupayaan buah Devil Emporio Ivankov, iaitu Horu Nomi. Mereka mampu berubah-ubah jantina sesuka hati mereka hasil dari bantuan Ivankov. Yang keempat adalah zombie. Zombie adalah mayat yang dihidupkan semula oleh Gecko Moria berkat keupayaan buah Devil Kage Nomi. Badan zombie tersebut boleh diambil dari mana-mana organisma yang telah mati seperti manusia, tumbuhan dan haiwan. Zombie-zombie ini akan memiliki perangai yang sama seperti bayang-bayangnya. Zombie ini akan mati jika tuan bayang-bayang tersebut mati atau dirembeskan dengan air garam atau Moria mencabut bayang-bayang mereka. Yang kelima adalah Centaur, Satyr dan Harpy. Mereka ini dilahir dari kekuatan buah Opinomi milik Trafalgar Law. Centaur dan Satyrs ini asalnya adalah banduan di Punk Hazard yang dibiarkan mati selepas gas beracun meledak 4 tahun lalu. Mereka terselamat namun tak dapat menggunakan kaki mereka. Mereka diberikan kaki haiwan oleh Law apabila kedatangannya ke pulau tersebut 3 tahun lalu. Bekas Kapten Lanun bernama Brown Beard juga diberikan kaki haiwan dan menjadi bos kepada Centaur Patrol Unit di situ. Satu-satunya Harpy yang diketahui adalah Monet yang memiliki sayap dan kaki seekor burung.
Yang keenam, bangsa mainan patung. Mainan patung ini telah diciptakan oleh Sugar hasil keupayaan hobi-hobi Nomi miliknya. Badan mereka dilihat diperbuat daripada kayu dan kapas. Mereka yang ditukarkan kepada patung mainan ini akan menyebabkan orang ramai maupun orang tersayang melupai mereka. Doflamingo menggunakan keupayaan Sugar ini untuk menukarkan semua musuhnya menjadi patung mainan dan menjadikan mereka hamba abadi. Walau bagaimanapun, patung-patung ini akan kembali ke bentuk asal apabila Sugar di-KO-kan. Hal ini kita dapat lihat apabila Operation SOP berjaya, semua patung-patung tersebut berubah menjadi asal. Yang ketujuh, Homies. Mereka diciptakan oleh Big Mom berkat keupayaan Soru Nomi miliknya. Mereka diberikan nyawa oleh Big Mom menjadikan mereka persis seperti zombie, cuma terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Homies boleh dilahirkan dari bukan sekadar organisma bernyawa sahaja seperti manusia, pokok dan haiwan, bahkan yang tidak bernyawa pun seperti pintu, cawan, kolek dan lain-lain. Namun tidak boleh diperbuat dari mayat. Nyawa yang terdapat dalam diri Homies kebanyakannya diambil dari penduduk totolan. Yang ke-8 adalah manusia upgrade atau modified human. Mereka adalah manusia yang memiliki lineage factornya diubah suai, memberikan keupayaan peningkatan dalam genetik mereka. Jadi, walaupun mereka kelihatan seperti manusia, namun tubuh badan mereka telah diubah suai menjadi lebih maju berbanding manusia biasa. Selain dari bangsa-bangsa bersatu yang disebutkan tadi, terdapat juga bangsa yang kita tak tahu namanya macam Magellan dan Hannibal. Rupa dorang ni kalau kita tengok macam spesies syaitan, bertanduk dan sayap tu tak sure sama ada tu sayap dorang atau sebahagian dari uniform Warden. Tapi kalau diikutkan, Shiryu pun sebelum ni Warden Impel Down juga, tapi tak ada pula sayap dengan tanduk. So, mungkin dorang ni dari keturunan syaitan ke apa, and mungkin nanti Oda akan perjelaskan jenis apa Hannibal dan Magellan ini. Okey, berbalik ke bonus part tadi, bangsa yang aku nak ceritakan is bangsa Pandaman. Pandaman adalah joke karakter yang direka oleh Oda. Awal kewujudan Pandaman adalah semasa pertandingan cipta watak Shonen Jump. Namun kemudiannya Pandaman terus membuat penampilan sebagai cameo di dalam manga, anime dan filem One Piece. Pandaman lebih terserlah apabila berada dalam video game. Pandaman boleh muncul bila-bila masa sahaja dan tak kira walau di mana atau zaman apa. Ada yang berpendapat bahawa Pandaman ini adalah konspirasi Illuminati. Namun sejauh mana kebenarannya, hanya masa yang dapat menentukannya. Pandaman pada cover chapter 272. Pandaman tersorok dalam Human Auctioning House. Pandaman bercampur muka dengan Bentab. Pandaman menyerbu bersama-sama New Fishman Pirates. Pandaman adalah seorang Marine dalam cover chapter 691. Pandaman adalah salah seorang dari Gifter. Pandaman adalah salah seorang kru Black Cat Pirates. Pandaman sebagai salah seorang customer restoran Barati. Pandaman penduduk Lockdown. Pandaman mempunyai merchandise-nya sendiri. Pandaman sebagai penduduk Jaya. Pandaman hidup di zaman Nolan. Pandaman bersama penduduk Skypian. Pandaman di Water 7. Pandaman di Thriller Bark. Pandaman bekerja keras untuk keluarga di Kepulauan Sabaudi. Pandaman dipenjarakan di Impel Down. Pandaman berjaya melarikan diri dari Impel Down. Pandaman di atas kapal Marine. Bounty Pandaman bernilai 3,333,333. Pandaman kru Heart Pirates. So, sehingga sekarang kita masih belum mengetahui identiti Pandaman ini yang sebenar. Adakah dia seorang Marine atau Lanun? Kalau Lanun pun, dia dari kru mana? Dan umur dia berapa? Sebab kita nampak dia hidup dari zaman Nolan lagi sampai sekarang. Jadi sebab itu aku cakap Pandaman ini adalah suatu konspirasi. Alright, thank you guys. Sampai sini je dulu perbahasan kali ini. Kepada yang berminat untuk dapatkan t-shirt limited edition Hero Frontliner, material kain jersey microfiber, sejuk dan sedap dipakai, ibarat dipeluk peti ais. Saiz dari XS sehingga 5XL. Harga dari RM45 sampai RM65, dijamin kualiti, garanti puas hati. Oleh kerana ini barang limited edition, tawaran dibuka sekarang sampai 23 Mei 2020 sahaja. Diulang, harga dari RM45 sampai RM65 dan tawaran dibuka sekarang sampai 23 Mei 2020 sahaja. Berminat sila PM nombor aku kat bawah. Again, thank you guys for your support sampai channel ini mencecah 18K. Jumpa lagi. Assalamualaikum.